kita bermaklum, Perintah Kawalan Pergerakan ini bukan saja termaktub kepada golongan pekerja tapi juga kepada pelajar di institusi pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta, dan kerajaan juga telah mengeluarkan arahan untuk semua pelajar-pelajar yang berada di kampus untuk kekal berada di kampus masing-masing sehingga Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan insya-Allah pada 28 hari bulan nanti. Tapi dalam masa yang sama ada juga segelintir pelajar yang telah pulang ke kampung halaman, ke rumah mereka lebih awal. Dan antaranya adalah Muhammad Izzuddin Nazmi Jasmani. Beliau merupakan pelajar jurusan Diploma Pengajian Perniagaan di Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan, Kelantan. Assalamualaikum Izzuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ini, saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk utarakan isu. Baik, Izzuddin, pertama sekali kita ingin melihat kepada keadaan proses pembelajaran ataupun keadaan di rumah ketika PKP ini. Mungkin ada di peringkat awal itu pelaksanaannya atau penguatkuasaannya tidak begitu ketat, dan ini mengizinkan untuk pelajar mengambil peluang itu untuk pulang ke kampung halaman. Tapi Izzuddin sudah berada di kampus dan kini berada di rumah. Apakah perbezaannya ataupun adakah keadaan di rumah lebih kondusif untuk meneruskan sesi pembelajaran? Okey, terima kasih. Kalau kita ikutkan perbezaan di antara rumah dengan di kampus, semestinya belajar di rumah lebih kondusif. Namun masih lagi terdapat beberapa halangan. Contohnya bila kita nak belajar, kita bersebelahan dengan katil. Jadi kita lebih suka untuk merasa mengantuk ataupun rasa nak tidur. Ataupun dari situ kita nampak ada masalah pembelajaran. Apabila kita pelajar-pelajar yang sempat pulang ke kampus, sempat pulang ke rumah, tidak dapat membawa buku yang sepatutnya. Banyak barang-barang keperluan pembelajaran asas seperti buku telah pun tertinggal di sana. Sebab kita lihat balik kepada sejarah PKP pada awal-awal dilaksanakan oleh Perdana Menteri ketika itu. Beliau telah pun mengarahkan universiti-universiti ataupun institusi pengajian awam untuk tutup operasinya secara sepenuhnya. Jadi rektor-rektor setiap cawangan kampus telah pun mengarahkan pelajar-pelajar untuk pulang ke rumah. Dan dari situ kita nampak kesimpulan daripada keadaan itu, pelajar-pelajar pulang ke rumah tanpa ada persediaan yang rapi. Kita lihat ramai pelajar-pelajar tidak menyangkakan PKP ini akan dipanjangkan sehingga tahap kedua, tahap ketiga. Dan kita tidak tahu sampai bila. Sebab kalau kita ikutkan kepada pakar, kebanyakan mereka menyarankan supaya PKP ini dijalankan sehingga 70 hari. Dan saranan juga diberikan oleh bekas Perdana Menteri kita, Dr. Mahathir, supaya PKP ini tidak dihentikan setakat tahap ketiga ini. Jadi wujud masalah apabila pelajar kurang membuat persediaan balik ke rumah, buku-buku, alatan-alatan, peralatan, mungkin komputer riba, alatan-alatan yang penting, semua tertinggal di kampus, menyukarkan pembelajaran mereka di rumah. Okey, baik Izzuddin, kita bermaklum mungkin persediaan sebelum kita pelajar-pelajar untuk pulang ke kampung halaman itu seperti yang Izzuddin sebutkan tidak mencukupi, dan juga fokus itu mungkin sedikit lari apabila ialah nak tengok buku dan tengok katil lebih seronok. Kita faham itu semua, tapi dalam masa yang sama juga kita bermaklum bahawa di kebanyakan institusi pengajian awal ataupun IPT, mereka sudah beralih ke platform e-learning, pembelajaran online. Jadi bagaimana Izzuddin dan juga rakan-rakan yang berada di kampung ketika ini boleh menggunakan pakar ataupun fully utilize pembelajaran secara online itu, walaupun kita bermaklum buku teks tu tiada, bahan rujukan yang disediakan oleh mungkin tenaga pengajar itu mungkin kurang, tapi bagaimana Izzuddin boleh fully utilize atau menggunakan sepenuhnya bahan-bahan yang ada, bukan saja tertakluk kepada apa yang disediakan oleh pihak universiti mengikut silibus, tapi juga bahan-bahan awam, capaian awam lain seperti di YouTube dan juga portal-portal e-learning yang lain. Okey, kita dapat lihat sekarang ni pembelajaran banyaknya berada pada di atas kajian lebihnya. Tapi kita harus ingat apabila pelajar-pelajar ini tidak semuanya mempunyai kelajuan internet yang sama. Kawan-kawan saya contohnya berada di Batu ataupun berada di Gomusan misalnya, mereka mempunyai masalah dari aspek kelajuan internet. Kelajuan internet di sana tidak sama kelajuan internet di sini. Saya boleh buat perbandingan timbang tarikh di sini. Saya berada di sini, mungkin saya ada buku, tetapi saya masih lagi boleh
melayari internet melalui e-learning ataupun e-library, campus-campus ataupun research day, LinkedIn dan sebagainya. Tetapi masih lagi wujud masalah kepada kawan-kawan saya yang berada di kampus sana, yang berada di rumah di mana kelajuan internet tidak mencapai tahap minimum untuk kita lakukan pembelajaran atas talian. Jadi ada baik dan buruknya pembelajaran atas talian di situ. Kalau saya berada di Shah Alam mungkin tak ada masalah. Tetapi mereka yang berada di kawasan pedalaman seperti Gumusan itu, wujud masalah yang pelbagai menyebabkan mereka lebih suka untuk menangguhkan kerja-kerja yang ada dan juga mungkin mereka akan tertinggal dalam pembelajaran. Okey, baik Izzuddin, kita tak banyak masa. Saya tahu Izzuddin juga merupakan pelajar debat dan pidato. Izzuddin ada 30 saat untuk berikan cadangan ringkas apa penyelesaian kepada perkara ini, terutamanya sepanjang kita berada dalam tempoh PKP ini. Okey, saya ingin menyarankan kepada kerajaan pada hari ini seperti tidak kira lah Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertahanan, Majlis Keselamatan Negara, Politik Raja Malaysia, Angkatan Tentera Pertahanan Awam Malaysia, segalanya. Saya harap mereka dapat duduk di satu meja yang sama, berbincang tentang mekanisme yang sesuai bagi membolehkan pelajar-pelajar yang berada di rumah yang tertinggal barang-barang keperluannya dapat pulang ke kampus mengambil sekejap. Kalau pulang balik hari pun kami tidak kisah. Dan saya meminta tolong kepada kerajaan untuk membolehkan mereka yang berada di kampus untuk pulang ke rumah juga. Baik, terima kasih Muhammad Izzuddin Nazmi Jasmani, pelajar Diploma Pengajian Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan atas perkongsian dan juga cadangan tersebut.